berhajat. Ada orang maju dia nak minta, tapi kerana berhajat sangat ni dia tahu minta dengan tiga orang, minta dengan dia, minta dengan orang ni. Kan apa? Anak lapar dah 5 makan. Maka begitulah keadaan kita akan memerlukan kepada pertolongan di akhirat nanti. Macam mana yang boleh, siapa yang boleh menolong kita? Ibadat yang kita lakukan. Selain daripada syafaat di antaranya yang boleh memberi syafaat kepada kita. Moga-moga Allah Ta'ala menerima ibadat puasa yang kita lakukan dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala kurniakan kita anugerah ikhlas di dalam berpuasa. Dan yang kedua kata Nabi SAW, Al-Quran yang akan memberi syafaat kepada orang yang membaca dia. Bukan sahaja di akhirat nanti, bahkan bermula di alam barzakh. Di dunia pun Allah orang yang mengajar Al-Quran, Allah Ta'ala muliakan dah. Bahkan lebih-lebih lagi ketika mana di alam akhirat nanti bermula dengan alam barzakh, maka Allah Ta'ala akan muliakan dia dengan bacaan Al-Quran. Mungkin ada di kalangan kita dah mampu nak baca Al-Quran, surah kok payah-payah tu. Kena-kena dah reti nak baca Quran, maka kita boleh membaca surah-surah yang pendek. Kalau orang dulu dia panggil muqaddam, belajar muqaddam. Kita ambil surah-surah yang pendek kita ulang. Kata Nabi, orang yang membaca 3 kali Qul Huwallah, suratul Ikhlas, maka umpama dia mengkhatamkan satu Al-Quran. Maka kita banyakkan baca. Banyakkan baca surah-surah yang pendek kalau kita tidak pandai membaca surah yang panjang. Ataupun kita dah pandai surah-surah lain, hanya surah kuliah, Qul Huwallah, Inna A'tayna saja yang kita boleh baca, maka ulangkan hak yang kita boleh baca. Mana ada juga sahabat Nabi, dia sembahyang hanya mengulang-ulang surah Qul Huwallah. Kenapa? Kecintaan dia terhadap surah tersebut. Dia bisa dengan surah itu. Kerana surah itu menggambarkan bahawa Tuhan yang Maha Kala dengan sesuatu Allah Ta'ala mana tempat pergantungan. Dia bisa dengan surah. Maka dia ulang-ulang. Nabi kata orang panggil ada manfaat neraka yang dibaca olehnya walaupun diulang-ulang. Maka Al-Quran ini sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ulama-ulama dulu mereka mempertahankan Al-Quran daripada dirinya. Di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal di penjara. Kenapa? Kerana dia mempertahankan Al-Quran sebagai kalamullah yang patut. Supaya masyarakat akan datang tidak orang panggil lalai daripada Al-Quran, tidak mengatakan Al-Quran ini sesuatu yang baharu, masalah yang baharu. Maka dipertahankan akidah tersebut. Allah Subhanahu Wa Ta'ala muliakan Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu juga ulama-ulama, ada yang mengkhatamkan Al-Quran 5 kali, ada yang mengkhatamkan Al-Quran sekali 2 kali, ada yang 3 kali. Maka semua tu adalah anugerah. Mungkin kita tak mampu, tetapi kita boleh buat, kita boleh baca dengan surah-surah yang pendek. Ataupun kita boleh dengar orang yang membaca Al-Quran. Moga-moga Allah Ta'ala beri kita kebaikan daripada Al-Quran yang kita dengar, Al-Quran yang kita baca, surah-surah yang kita baca daripada Al-Quran yang akan memberi syafaat kepada kita nanti ketika mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dua amalan ini akan memohon kepada Allah supaya memberi syafaat kepada orang yang berpuasa dan orang yang membaca Al-Quran. Banyak kemuliaan orang yang membaca Al-Quran yang Allah Ta'ala pertunjukkan. Ada yang mereka dimati dalam keadaan membaca Al-Quran.
Ada yang mereka ni mati dalam keadaan mengajar isi-isi Al-Quran. Maka itu satu kemuliaan. Dan apa? Mati dalam keadaan yang baik. Dipertunjukkan mati dalam keadaan yang beribadah ada pulut kepada dalam. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pulut tak? Bahkan di akhirat Ada pulut tak? nanti mereka akan dapat syafaat daripada Al-Quran yang mereka baca. Bahkan yang paling tinggi syafaat yang kita sebenarnya adalah syafaat